Tiada sebarang pencemaran sisa toksik dikesan berlaku di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor. Keputusan analisa sampel air yang dihantar ke Jabatan Kimia. Proses membersihkan sisa bahan kimia yang dibuang ke sungai terbabit dibuat dari hari pertama insiden dilaporkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Chin Jin Hong, nombor matriks 950311-151588001. Pada hari ini saya akan membentangkan satu isu kontemporari berkaitan alam sekitar di Malaysia, iaitu insiden pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor. Isu ini dipilih kerana ia merupakan antara tragedi pencemaran alam sekitar yang paling serius yang pernah berlaku di negara kita. Kejadian ini bukan sahaja memberi kesan buruk terhadap alam sekitar, malah turut menjejaskan kesihatan, keselamatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Tragedi ini menunjukkan bahawa pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan nilai etika dan tanggungjawab sosial mampu membawa implikasi yang amat besar kepada negara. Untuk memberikan gambaran ringkas, insiden ini berlaku pada 7 Mac 2019 apabila sisa kimia berbahaya dipercayai dibuang secara haram ke dalam Sungai Kim Kim. Tindakan yang tidak bertanggungjawab ini telah menyebabkan tindak balas kimia sehingga menghasilkan gas toksin yang tersebar ke kawasan sekitar. Akibatnya, peribuan penduduk mengalami pelbagai masalah kesihatan seperti sesak nafas, loya, muntah, pening kepala dan kerangsangan pada mata. Selain itu, lebih 100 buah sekolah di sekitar Pasir Gudang terpaksa ditutup sementara bagi melindungi keselamatan murid, guru dan kaki tangan sekolah. Kejadian ini turut memberi kesan kepada aktiviti ekonomi tempatan apabila operasi beberapa premis dan sektor perniagaan terganggu. Pencemaran Sungai Kim Kim memberi kesan kepada keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Penduduk di Pasir Gudang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, namun demikian apabila pencemaran berlaku, semua lapisan masyarakat menerima kesan yang sama tanpa mengira latar belakang. Kanak-kanak, warga emas, pekerja, guru dan penduduk setempat semuanya berdepan risiko kesihatan yang serius. Hal ini menunjukkan bahawa isu alam sekitar bukanlah masalah sesuatu individu atau kumpulan tertentu, tetapi merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan kerjasama seluruh masyarakat. Dari sudut peradaban, sesebuah negara yang benar-benar maju bukan hanya diukur berdasarkan pembangunan fizikal, jumlah pelaburan atau pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, kemajuan sebenar perlu diseimbangkan dengan pemelihara alam sekitar, kesejahteraan rakyat dan keselestarian kehidupan. Dalam konteks ini, tragedi Sungai Kim Kim membuktikan bahawa kemajuan yang mengabaikan nilai kemanusiaan dan tanggungjawab sosial sebenarnya mengugat asas pembinaan sebuah negara yang terbentang. Pencemaran Sungai Kim Kim memberi kesan kepada keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Penduduk di Pasir Gudang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, namun demikian apabila pencemaran berlaku, semua lapisan masyarakat menerima kesan yang sama tanpa mengira latar belakang. Kanak-kanak, warga emas, pekerja, guru dan penduduk setempat semuanya berdepan risiko kesihatan yang serius. Hal ini menunjukkan bahawa isu alam sekitar bukanlah masalah sesuatu individu atau kumpulan tertentu, tetapi merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan kerjasama seluruh masyarakat. Di samping menjejaskan kesihatan, pencemaran ini turut memberi kesan kepada sistem pendidikan apabila sistem sekolahan terganggu. Murid kehilangan peluang pembelajaran, ibu bapa berasa bimbang terhadap keselamatan anak-anak, manakala guru pula terpaksa menyelesaikan proses pengajaran akibat penutupan sekolah. Dari sudut ekonomi, beberapa aktiviti perniagaan turut terjejas kerana kawasan tersebut dianggap tidak selamat. Secara tidak langsung, tragedi ini menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap keselamatan kawasan perindustrian dan keberkesanan sistem pemantauan alam sekitar. Bagi memastikan kejadian ini tidak berulang, pelaksanaan matlamat pembangunan lestari atau SDG perlu diperkasakan. Antara matlamat yang berkaitan ialah SDG 3, iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Kerana setiap rakyat berhak menikmati kehidupan yang sihat dalam persekitaran yang selamat. Seterusnya SDG 6, iaitu air bersih dan sanitasi, yang menekankan kepentingan melindungi sumber air daripada pencemaran. Selain itu, SDG 11 mengenai bandar dan komuniti mapan mengingatkan kita bahawa pembangunan bandar perlu mengambil kira aspek keselamatan dan kesejahteraan penduduk. Di samping itu, SDG 12 iaitu penggunaan dan pengelolaan yang bertanggungjawab menggesa semua industri mengurus sisa secara sistematik serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
SDG 13, iaitu tindakan terhadap perubahan iklim, terus menekankan kepentingan melindungi alam sekitar daripada pencemaran yang boleh memberi kesan kepada ekosistem. Akhir sekali SDG 16, iaitu keamanan, keadilan dan institusi yang kukuh, menegaskan bahawa penguatkuasaan undang-undang yang tegas amat penting bagi memastikan pihak yang melakukan pencemaran dikenakan tindakan yang setimpal. Pada pandangan saya, terdapat beberapa langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengelakkan kejadian seperti ini daripada berulang. Pertama, kerajaan perlu memperketatkan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar melalui pemeriksaan yang lebih kerap serta hukuman yang lebih berat terhadap pihak yang melanggar peraturan. Kedua, penggunaan teknologi moden seperti sensor pemantauan kualiti air, drone dan sistem amaran awal perlu diperluaskan bagi mengesan pencemaran lebih cepat. Ketiga, semua syarikat perlu mengamalkan tadbir urus korporat yang beretika dan memastikan sisa industri diurus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Selain itu, pendidikan mengenai etika alam sekitar perlu dipukulkan sejak di bangku sekolah supaya masyarakat memahami bahawa menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama. Masyarakat juga harus menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dengan segera melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan seperti pembuangan sisa secara haram. Kerjasama erat antara kerajaan, sektor industri, institusi pendidikan dan masyarakat akan dapat mewujudkan sistem pengurusan alam sekitar yang lebih mampan. Sebagai kesimpulan, tragedi pencemaran Sungai Kim Kim merupakan satu pengajaran yang amat bermakna kepada seluruh rakyat Malaysia. Kejadian ini membuktikan bahawa pembangunan ekonomi tidak boleh dipisahkan dengan nilai etika, integriti dan tanggungjawab sosial. Jika pembangunan hanya berlandaskan keuntungan tanpa mengambil kira kesejahteraan manusia dan kelestarian alam sekitar, maka kesannya akan dirasai oleh seluruh masyarakat. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu mengamalkan prinsip pembangunan lestari, mematuhi undang-undang serta memupuk budaya mencintai alam sekitar. Dengan cara ini, kita dapat memastikan pembangunan negara terus berkembang secara seimbang sekaligus menjamin kesejahteraan generasi masa kini dan generasi akan datang.